Okey, pertama sekali kita kena lihat daripada konteks ini. Kita kena lihat daripada konteks kesetiaan ahli bersama dengan parti masing-masing. Kita dapat melihat satu bentuk politik yang baru di mana sekarang ini kita dapat saksikan ahli parti politik itu tidak semestinya akan mudah setia dengan parti politik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dapat saksikan bagaimana dulu perkara lompat-lompat ni biasa. Bukanlah benda, bukan saya kata biasa, tapi bukanlah benda yang orang kata baru berlaku. Dia sebelum ini pun pernah berlaku. Kita tengok semangat 46, kita tengok sebelum itu pun ada PAS melompat ke UMNO, UMNO melompat ke PAS dan sebagainya. Even antara raja melompat Raja Katak, kita kata macam Ibrahim Ali dulu pun kita dah biasa saksikan. Namun begitu, yang berlaku pasca 2018 PRU ke-14 itu adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan dalam sejarah Malaysia. Dan apa orang kata, aktiviti melompat oleh ahli-ahli parlimen ini sangat rampant, sangatlah orang kata apa, sangatlah terlalu dahsyat sehingga boleh meruntuhkan sebuah negara dan beberapa negeri. Okey, yang tu kita semua jelas, kita semua tahu. Namun begitu, bila saya mendengar sebelum saya mengulas isu yang dinyatakan oleh saudara Datuk Zahrin tadi, kita nak kena faham beberapa perkara. Adakah persoalan kita kena tanya, adakah kemelut yang berlaku di Melaka ini sama dengan apa yang berlaku di pusat ataupun negeri-negeri lain? Itu yang persoalan pertama yang kita kena tanyakan. Jawapan mudah saya adalah kemelut itu secara dasarnya sama. Secara dasarnya kita dapat saksikan bahawa di kalangan UMNO sendiri, di kalangan ahli-ahli UMNO dan juga di kalangan gabungan UMNO itu sendiri, kita dapat saksikan pertembungan dua atau lebih kamp di dalam UMNO itu sendiri. Dan peringkat ini bukan saja, pertembungan ini bukan saja berlaku di peringkat pusat kita kata, tetapi juga membarah sehingga ke peringkat negeri. Ini kita dapat saksikan. Jadi menyentuh kepada apa yang Datuk Zahrin sebut tadi, apabila dia mengatakan ini semua kerana pasir, kerana itu, kerana ini, bagi saya dia macam ni lah. Bagi saya mungkin, tetapi saya tak nampak itu the biggest reason. The orang kata apa, the sole reason menyebabkan dia tarik sokongan. Saya tak nampak itu sebagai alasannya. Mungkin ini anggapan saya, mungkin benar, mungkin itulah sebab kenapa. Tapi kita mengetahui UMNO ini bagaimana, dan perkara ini mudah dirungkai dan dibincangkan melalui rundingan. Dalam UMNO itu sendiri, kalau sekiranya mereka tak puas hati dengan pembagian pasir dan sebagainya, saya melihat bila Idris Harun menyebut tentang dua singa di atas gunung yang sama, saya selalu sebut di dalam satu sangkar tak boleh ada dua alpha male, tak boleh ada dua singa yang sama. Saya kata dalam satu sangkar, salah satu kena mati. Dan saya nyatakan sebenarnya isu pasir itu adalah isu picisan. Yang saya kata itu adalah satu isu yang ditimbulkan. Isu yang sebenarnya adalah isu pertembungan di antara dua kamp. Yang mana itu penting. Keputusan yang mereka lakukan sekarang ini penting untuk survival politik mereka. Mereka kena buat keputusan sekarang untuk survival politik. Kita tahu YB Idris Harun adalah bekas Ketua Menteri Melaka sebelum ini. Dan sekiranya dia tersilap mengatur langkah menentang dua singa tu, saya boleh andaikan sebenarnya Idris Harun dan juga Abdul Rauf, kan? Walaupun dia bukan YB, tapi bagaimana dia nak climb the ladder untuk menjadi the next Ketua Menteri Melaka dalam pilihan raya yang seterusnya. Dan sekiranya kumpulan ini naik, maka kumpulan Idris Harun ni, siapa-siapa yang bersama dengan dia ataupun Idris Harun itu sendiri akan tenggelam dalam dunia politik, maka mati dia punya dunia politik ataupun mungkin dipinggirkan, kita kata. Jadi daripada situ penting, penting untuk Idris Harun dan juga perkumpulan dia membuat tindakan segera dalam memastikan it's a do or die, dalam memastikan survival politik mereka. Dan itu yang saya nampak sebenarnya yang berlaku di Melaka, dan itu sebenarnya secara tersirat juga yang sekarang ini berlaku di pusat, pimpinan, di kalangan pimpinan UMNO itu sendiri. Saya tinggalkan kat situ apa yang berlaku, itu kita cerita. Kita tadi kalau sekiranya mereka ada orang kata apa, berpemikiran berjiwa rakyat, dia akan faham isu ini. Sebab itu saya bila ada yang membagikan isu ini, isu sebab tak puas hati dengan pasir dan sebagainya, bagi saya kalau itu isu je, mereka boleh bincang di kalangan mereka dan boleh selesaikan di kalangan mereka. Walaupun saya tak setuju dengan
isu pasir itu dan dan menunjukkan kepada rakyat bahawa inilah dia UMNO kan. Okey, tak apa, itu kita tolak tepi. Namun begitu, dia dapat lihat bahawa aspek apa yang berlaku di Sabah sebelum ini, bagaimana peristiwa Sabah itu, PRN Sabah itu yang menyebabkan kita punya kes meningkat sehingga puluhan ribu. Namun begitu, ada justification kalau katakanlah bagi mereka yang, dia ada dua kumpulan, dia kata tak apa, kita boleh teruskan. Yang satu lagi yang tak, dia kata jangan teruskan. Okey, yang jangan teruskan tu kita clear. Dia ambil contoh Sabah, dia ambil contoh kes yang meninggi dan sebagainya. Okey, itu clear. Namun yang pro itu dia kata sebenarnya kita kena selesaikan isu ini secepat mungkin. Membuat darurat di negeri Melaka itu tidak akan dapat menyelesaikan apa-apa kemelut yang berlaku, kerana kita akan ada caretaker government yang tak akan boleh buat polisi. Itu yang pertama. Now, so kalau pro, macam mana cara kita buat tanpa dengan cara mitigate, dengan cara mengurangkan risiko yang ada? Saya selalu cadangkan macam ni. Saya kata yang pertama, kita kena realize, kita kena sedar beza dengan Sabah dahulu. Sabah dulu tak ada vaksin. Kita sekarang dah ada vaksin. Saya rasa Melaka pun agak tinggi vaksin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, SPR boleh memainkan peranan. Jangan kita buang undi dalam masa satu hari. Kita boleh pecahkan, contohnya seminggu katakan, ataupun weekend Sabtu Ahad, minggu depan Sabtu Ahad, kita boleh pecahkan. Kemudian kita boleh juga, contohnya kita kata kempen itu tak boleh dilakukan secara fizikal. Sebab Melaka ni, kita tahu Melaka ni bukanlah negeri yang banyak kawasan pedalaman. I think Melaka ni capaian internet dia pun mungkin 100% kita katakan. Kita gunakan kaedah itu, dan kalau sekiranya ceramah pun, kita kata mungkin tak lebih, ceramah kelompok tak lebih 10 orang atau 20 orang, kita boleh buat macam tu. Jadi pada pandangan saya sebenarnya, kita tak boleh samakan peristiwa yang akan berlaku di Sabah ini, di Melaka ini, dengan yang berlaku di Sabah. Disebabkan dua keadaan yang berbeza, dua situasi yang berbeza, dan dua, orang kata apa, persediaan yang berbeza. Kita dah belajar daripada Sabah satu. Kedua, Sabah dulu tak ada vaksin. Ketiga, kita kena faham Sabah tu besar. Dia antara negeri kedua mempunyai don yang paling banyak di Malaysia berbanding dengan Melaka. Dan ketiga, silapnya Sabah dahulu adalah apabila kita buat semuanya within one day, pilihan raya dalam masa satu hari, dan juga kempen ni kita benarkan. Tak ada restriction, walaupun kita kata tak boleh ada dia punya SOP, tapi kita faham bila kita dah pergi pedalaman, macam mana kita nak pantau SOP tu. Jadi saya nampak Melaka ini sebagai satu ujian bagaimana SPR boleh melakukan satu bentuk pilihan raya baru. Seperti saya kata tadi, dia bukan jangan buat satu hari, kita boleh pecahkan dalam beberapa hari. Dan kita pernah buat dalam orang kata apa, pilihan raya sebelum ini, kita buat tahun 70-an umpamanya, kita buat pilihan raya staggered, sampai seminggu, kadang-kadang sampai sebulan. Kenapa kita tak boleh lakukan dalam keadaan sekarang? Itu dia. Itu saya kata, sebenarnya dalam usaha kita nak menentukan kita tak ada kepastian dalam kestabilan atau ketidakstabilan politik mana-mana negara, mana-mana parti dan sebagainya. Kita tak boleh nak kata boleh pasti dengan formula ini, tak boleh. Tetapi apa kita boleh buat? Kita boleh buat mitigation plan, kita boleh mitigate, kita boleh kurangkan. Okey, antaranya ialah pemilihan calon. Saya kata, contohnya ada ura-ura mengatakan yang 4 orang melompat tu Pakatan Harapan ambil lah bersama kita. Bagi saya simple je lah. Ini, waktu ada orang tak suka pendapat saya. Kalau dah khianat tu, kita tolak dia tepi, kita letak calon kita sendiri. Kalau dia nak bertanding, biar dia bertanding bebas. Biarkan. Kenapa kita nak raikan kononnya mereka berjaya menumbangkan kerajaan UMNO yang khianat sebelum ini. Mereka pengkhianat kepada pengkhianat. Therefore, kita boleh ambil mereka. No. Two wrongs does not make a right for me. So kalau contohnya kita kata bekas YBDAP itu, bagi saya secara peribadi saya tak suka akhlak dia, saya tak suka cara percakapan dia, dan saya tak nampak nilai dia sebagai seorang YB. Kenapa kita nak angkat walaupun dia antara asbab kepada jatuhnya kerajaan Melaka? Kita tak boleh jadikan alasan itu. So pemilihan YB itu, yang pertama, kriteria pemilihan itu, kita kena tengok dua perkara, kompetensi dia, kebolehan dia mentadbir, kemampuan dia berfikir, menakul, kemampuan dia menganalisa satu-satu isu, mengemukakan cadangan, bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, trust, kepercayaan. Adakah dia seseorang yang boleh dipercayai? Jangan kita ambil dia hanya kerana dia bekas YB, hanya kerana dia orang lama.
tetapi kita tak uji kepercayaan yang ada pada dia. Nak tahu kepercayaan, tanya grassroots, boleh dipercayai atau tidak. So kita kena perhatikan isu-isu ni. Namun begitu, saya kata kita tak ada jaminan 100% kerajaan yang akan stabil, kerana pusat itu pun masih bergolak. Namun begitu, kita tak boleh biarkan. Kita ada tengok dua tempat yang masih sekarang ini, dua parlimen yang masih digantung. Kita ada Bukit Sapi dan saya tak ingat satu lagi parlimen tu, yang mana declare parlimen darurat sebab tak boleh buat pilihan raya. Bagaimana representation rakyat di kawasan itu? Itu yang tak. Sarawak umpamanya, bila tak diadakan pilihan raya, despite of kita dah mencapai jumlah vaksin yang tinggi di Sarawak, kita masih tak nak laksanakan. Okey, dia kata bulan Februari nanti kita laksana. Tak apalah. But itu sedikit sebanyak merencatkan perancangan, menjejaskan banyak perkara yang kerajaan caretaker tak boleh buat. Umpamanya polisi, meluluskan perjanjian baru, meluluskan apa-apalah perkara yang melibatkan polisi dan juga pinjaman baru umpamanya. Berkemungkinan benda itu akan sedikit sebanyak merencatkan perancangan dan juga perjalanan sebuah kerajaan itu. Jadi kesimpulan saya kata, suka atau tidak, kita kena laksanakan, kita kena buat secepat mungkin. Namun begitu, kita SPR kena ada mitigation plan. Macam saya kata tadi, jangan buat sehari, buat beberapa hari. Pilihan raya, kalau boleh, jangan kita berkempen bersemuka, gunakan kaedah lain. Sekarang kita ada Zoom, kita ada macam-macam lah, Meet dan sebagainya, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Gunakan medium-medium itu, terutama Melaka boleh jadi satu tanda arah, satu platform yang kita boleh wujudkan satu keadaan di mana pilihan raya itu berlaku dalam keadaan kempen itu berlaku dalam keadaan almost 100% online, kita kata. Jadi kita boleh kurangkan, dan kalau Melaka ini berjaya, dia boleh dijadikan satu example kepada negeri-negeri lain. Kaedah yang sama boleh digunakan. Itu saya nampak. Kenapa saya pro kepada perlu diadakan pilihan raya secepat mungkin, sebab the longer we wait, kita tak akan menyelesaikan masalah. Kita just prolonging. Kita hanya melambatkan masalah itu, yang akhirnya nak tak nak kita kena face juga. Kita buat bulan 10 ini ke, kita buat bulan Februari tahun depan ke, kita vaksin dah berjalan, benda tu akan ada, eventually kita akan kena buat juga, kena hadapi juga benda.